Okay, dan hari ini adalah hari yang saya janjikan untuk demonstration bagi Unity. Okay, di mana pada minggu lepas, minggu ke-9 kita dah introduction tentang Unity, di mana saya dah sediakan satu practical activity untuk kamu buat, iaitu hanya menonton sahaja video penerangan tentang user interface Unity. Dan minggu ni kita akan sama-sama buat kita punya project based kepada anda punya storyboard dan juga anda punya design menggunakan Adobe Illustrator. Okay, so saya akan recordkan kita punya perjumpaan hari ini dan saya akan rakamkan skrin saya supaya lepas sahaja habis kelas nanti kamu boleh ikut tutorial tersebut. Nanti saya publish dekat YouTube, kamu boleh follow satu persatu. Sebab saya akan buat step by step supaya kalau katalah kamu terlepas, kamu boleh rewind balik video YouTube tu dan follow balik yang mana kamu buat salah. Okay, so basically hari ni apa yang kita akan sentuh adalah iaitu use multimedia authoring tool. So kita dah masuk dalam practical activity untuk multimedia authoring tool di mana kita dah pilih Unity. Kemudian di dalam use multimedia authoring tool untuk topik minggu ni kita akan buat dua benda. Yang pertama, describe the workspace. Describe the workspace ni sambil saya demo, saya akan tunjukkan apa juga yang kamu dah tengok minggu lepas. Dan minggu ni dia punya yang banyak dia yang kita akan buat adalah create and edit symbols. Di mana kita akan jadikan kamu punya design satu reality, iaitu design dalam Adobe Illustrator kamu. Saya akan tunjukkan bagaimana kamu nak importkan dia, importkan Adobe Illustrator di dalam kamu punya Unity. Okay, so itu basically, dan saya dah pecahkan kepada yang dua tadi tu, dia ada yang anak dia lagi, iaitu describe the workspace. Minggu lepas ada satu tutorial yang terangkan kepada kamu tentang interface overview, the scene view, game view, hierarchy window, project window dan juga inspector window. Ni minggu lepas kita tengok aja. Minggu ni kita akan go through one by one. Apakah function dia untuk kita buat sama-sama. Okay, so di dalam tutorial yang ini, apa yang kamu dah lihat adalah dalam part yang ni. Okay, iaitu interface overview. Dia dah terangkan kepada kita iaitu yang ini adalah scene view, game view, key window, kemudian project window ataupun di mana kamu letakkan asset dan juga kamu punya inspector. First time memang a bit overwhelming kerana kita tak tahu apa benda ni kan. Tengok-tengok je macam pelik. Kita pun nak start guna pun kita tak berapa pandai kan. Right, so nanti kita akan tengok satu persatu iaitu scene view di mana dalam video tersebut dia menerangkan kepada kamu ini adalah ruang kerja. Kita nak add ke semua kita punya asset, karakter, game dan lain-lain, kita akan letakkan di dalam scene ini supaya kita boleh susunkan dia punya design dia macam mana. Selepas daripada itu, game view adalah di mana bila kamu dah buat design, programming dan sebagainya, kamu tengok dekat game tu macam mana game tu boleh masa dia run macam mana rupa dia. Okay. Kemudian di dalam hierarchy window kamu faham bahawa dalam setiap objek di dalam kita punya game tu dia ada hierarchy. Hierarchy ni maksud dia kalau kita tengok susun atau sesuatu structure, contohnya yang paling mudah family. Family dia ada mak, dia ada bapa, dia pergi pada anak-anak. Jadi dekat situ kita tengok hierarchy adalah apabila dikatakan sebagai child, ia akan bergantung pada dia punya parent. Maksud kalau kamu letakkan dia nested nanti dia akan bergantung pada yang bahagian luar. Nanti saya akan tunjukkan. Selepas daripada itu kita dah tengok project window di mana kesemua kita punya asset. Dalam bahasa mudah asset ni semua benda yang kamu masukkan dalam game kamu dipanggil sebagai asset. Contohnya gambar, video, audio, animation. Itu semuanya adalah asset. Bila saya cakap asset lepas ni, itulah dia. Okey, seterusnya inspector window. Setiap daripada asset kamu sebagai contoh karakter ni.
Dia ada property dia yang kita boleh adjustkan. Berapa lebar, berapa tinggi dan lain-lain. Okay, so nanti kita akan tengok. So basically yang tu kita dah cover minggu lepas secara teori ya. Ini kita akan sama-sama tengok satu persatu bagaimana nak functionkan dia. Okay, dan ini saya akan cover di dalam bahagian create and edit symbol, iaitu kita akan go through step by step ini selama dalam lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam lebih. Okay, bergantung pada pace saya lah. Okay, so ini adalah item-item yang kita akan lihat pada hari ini, iaitu first kali kita akan create your first project. Okay, so ambil perhatian bahawa your first project inilah project 20% kamu by group. Okay, so make sure kamu kena follow saya punya tutorial ni A to Z. Okay, kemudian di dalam projek kita akan pilih satu jenis platform yang kita nak gunakan, iaitu 2D. Okay, so di dalam video introduction yang kita dah tengok sebelum ni, kalau kita tengok, ini adalah contoh game-game yang dibangunkan di dalam Unity menggunakan 3D. Ini pula adalah game 2D. Nampak tak perbezaan dia tadi? Dia ada 2D, ada 3D. So masa kita nak mulakan buat projek nanti, dalam kelas saya kita hanya akan cover untuk projek 2 dimension saja. Sebab di dalam proposal saya hanya minta kamu untuk design untuk game 2D ataupun application dalam bentuk 2D saja. Okay, so tapi dalam dunia Unity ni dah banyak tutorial yang diberikan untuk game 3D, untuk createkan virtual reality, augmented reality dan lain-lain yang kamu boleh tengok dekat channel-channel yang ada. Okay, so basically ini adalah projek yang kita akan buat nanti, iaitu dalam bentuk 2D. Okay, yang ni 3D, saya closekan dulu. Okay, so kita akan choose 2D and then okay, selain daripada 2D juga, kalau kamu tengok dekat video yang dia bagi dekat situ, ni part Be Everywhere ni, nampak tak? Tadi kita boleh develop untuk game konsol. Okay, kelebihan Unity ni adalah kamu boleh develop untuk game konsol, antaranya Xbox, kamu boleh buat untuk iPhone, untuk Android, Nintendo Switch, PS dan lain-lain. Itu sebab Unity dia memang universal. Apa saja platform yang kita boleh buat. Cuma di dalam projek yang saya tetapkan pada kamu adalah kita gunakan untuk Android. Kenapa Android? Sebab ada student yang gunakan iOS, dia tanya kat saya, macam mana kalau dia ada iOS? Dia punya kelebihan Android ni adalah dari segi licensing. Okay, seperti mana yang kamu tahu, kalau kamu nak publish dekat Play Store, dia punya licensing dia hanya murah saja, iaitu USD $25. Dan untuk setiap application kamu hanya perlu one time license saja. Maksudnya gunakan $25 baru, dan kamu boleh upload pelbagai jenis app yang kamu nak masukkan tanpa limit. Berbeza dengan iOS dia punya licensing dia agak strict. Okay, dia memerlukan kos yang lebih. Tapi bila kamu dah faham platform itu sebenarnya, kalau kita develop gunakan Unity, platform itu kita boleh ubah dari semasa ke semasa. Contohnya, kalau kita bangunkan untuk Windows, kita boleh portkan dalam Android apabila kita build nanti. Itu tak ada masalah. Okay, selain daripada itu, kalau kamu tengok kat situ, dia ada juga virtual reality. Okay, macam saya dah tunjukkan sebelum ni, projek yang kami pernah buat untuk virtual reality, kita gunakan Oculus Quest. Okay, saya tak pasti saya dah sharekan belum saya punya video YouTube tu. Saya harap saya dah share lah, saya pun dah terlupa. Sekejap. Okay, so ni projek yang kita buat untuk virtual reality.
Yang ni memang menggunakan Oculus Quest. So kalau kamu tengok ni, this is the exploration yang kita gunakan dengan student architecture. Kita buat untuk masjid. So kalau kamu tengok, ni adalah dia punya device dia, dan Unity adalah dia punya platform untuk createkan game tersebut. Okay, saya close yang ni. Alright. Okay. So hari ni kita akan mula untuk buat kita punya first project, dan kita selain daripada platform-platform yang lain saya tunjukkan kepada kamu, untuk projek kamu kita akan gunakan 2D. Saya akan sentuh tentang beberapa item ini, iaitu game resolution, asset, create background, create a title and a button ini along semasa saya saya tunjukkan demonstration. Okay, so saya tukar saya punya screen kejap . Okay, so kita akan mulakan Unity. Okay, so first thing bila kamu dah download Unity adalah kamu perlu klik pada Unity punya shortcut. Okay, so dia akan buka Unity. Dan saya dah bagi tahu pada minggu lepas, kamu dah kena ada kamu punya Illustrator punya file kan? Okay, so nanti kita akan importkan di dalam kita punya asset. Okay, so project. Okay, dan kamu boleh klik dekat new. Okay, so kita pilih version 2019. Okay, so dekat sini bagaimana kita nak mulakan? Okay, tadi saya dah terangkan tentang game 2D, 3D dan juga lain-lain. Okay, so basically untuk kita punya project kita akan pilih 2D dan namakan dengan project dia adalah my project. Okay, ni bergantung pada kamu punya project . Sekejap. My project. Okay, dan buatkan satu folder untuk kamu punya project tersebut. So ingat buat satu folder dan namakan dia my project TFT videos. Okay, kita gunakan folder tersebut. Okay, so kena sentiasa ingat. Saya salah eja. Sorry. Okay. So this folder tersebut, di dalam desktop tersebut kamu buat satu amalan yang bagus, iaitu letakkan kesemua aset kamu di dalam folder tersebut. Okay, contohnya kamu dah ada file Illustrator, file sound iaitu sound effect, kemudian file video, animation dan lain-lain, letakkan di dalam folder tersebut nanti. So, kita create. Okay, so sambil dia tengah loading tu, saya nak tunjukkan ada satu practical task yang daripada kelas kamu yang menarik yang saya boleh jadikan contoh, iaitu daripada satu group ni. Okay, saya ada browse kamu punya practical task dan saya tengok satu group ni dia boleh saya ambil lah sebagai sampel untuk group yang lain. Sebab dia punya design dia agak menarik. Okay, iaitu daripada group Toddler Games. Sebenarnya saya nak tanya juga dekat grup ni, adakah dia tak salah eja ke ataupun dia memang buat ejaan dia macam ni. Okay, sebenarnya ejaan toddler macam mana kelas?
Double D. Double D kan? Betul? Tapi kita anggap kan yang group ni dia buat Toddler ni dia punya nama game je lah. Tapi saya tak sure Toddler ni maksud dia apa. Okay. So kita akan ambil daripada template yang ni. Saya akan tunjukkan daripada file kamu macam mana kita nak importkan dia. Dan juga saya ada ambil daripada website yang saya tunjukkan kepada kamu sebelum ni. Iaitu web yang dia bagi tentang free GUI ni. Kan ni. Okay ni. Ada satu website ni. Ni yang masa awal-awal dulu saya tunjukkan. Okay, saya akan tunjukkan yang ni. Dia bagi free asset ni. Dan kita akan gunakan sebahagian daripada yang ni. Sebab file ni dia bagi file complete. Dia ada bagi SVG, Illustrator dan lain-lain. Dan juga saya akan ajarkan juga pada kamu bagaimana kalau kamu dah ada dah kamu punya Illustrator tu. Macam mana kamu nak gunakan untuk kamu punya main. Sebagai contoh yang ni, Illustrator dia ada. Okay. Alright. Okay, ni benda-benda yang kena ambil perhatian juga ni. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Dah buka belum? Okay. So, bila Unity dah buka. Okay, first thing yang saya nak bagi kamu senang buat kerja adalah kamu kena susunkan kamu punya panel ini mengikut susunan yang memudahkan kamu. Okay, bagi saya yang memudahkan saya adalah layout 2x3. Okay, sebab apa 2x3? Saya boleh tengok saya punya scene window, saya boleh tengok saya punya game window, saya boleh tengok saya punya hierarchy, project dan juga inspector. Tapi kamu boleh adjustkan untuk kamu ubah kamu punya kedudukan panel ni supaya jadi lebih memudahkan. Okay, untuk 2D, kamu akan diberikan satu projek yang kosong macam ni. Akan hanya ada pada hierarchy, hanya ada satu benda je, iaitu kamu punya main camera. Okay, so main camera ni adalah kamera yang memandang ke arah kamu punya game tersebut. So, dekat sini kita akan build semua benda. So, di sini adalah dia punya preview dia dekat mana kita punya projek. Okay, so saya kecilkan sikit. Okay, so first thing kita akan buat dekat sini adalah tadi kita dah klikkan kita punya projek. Kita dah pilih 2D. Kita nak tahu tentang game resolution. Okay, kenapa penting game resolution? Okay, apabila kita bangunkan satu projek app, kita kena tahu apakah end user kita punya screen resolution yang standard. Okay, seperti yang kamu tahu, okay, dekat mobile phone, dia ada macam-macam jenis resolution. Dan resolution ni bergantung pada spek kamu punya handphone. Iaitu kalau sekarang ni handphone yang high end, contohnya Galaxy Note 20, Galaxy S20, iPhone 12 Pro, dia mempunyai resolution yang berbeza berbanding dengan resolution yang pertengahan. Okay. Jadi, kita kena tahu apakah resolution yang boleh digunakan pakai untuk kebanyakan telefon. Okay. So, di dalam kita punya projek ni, kita dah pilih masa awal-awal projek dulu. Kalau kamu ingat, kita pilih screen resolution kita 1920 kali 1080. Okay. So, itu adalah screen yang standard. Tapi kita boleh check. Okay. Sebagai contoh, saya pergi dekat satu website ni, GSM Arena. Okay, so GSM Arena ni adalah salah satu tempat untuk kita preview ataupun kita tengok apakah screen resolution yang ada untuk screen telefon. Sebagai contoh, saya pergi dekat the Galaxy Note. Saya pilih Galaxy Note 20 Ultra. Okay, dan kamu boleh tengok pada dia punya display dia. Dan kita boleh tengok pada resolution. Dekat sini. So, resolution yang dipakai untuk Galaxy Note 20 Ultra adalah 1440 kali 3088. Maksudnya dia punya screen resolution dia besar lah.
Okay, dan juga kita boleh buat comparison. Okay, cuba kita compare dengan iPhone 12 Pro Max. So screen dekat iPhone adalah, nampak tak tu dekat situ? Dia berbeza dia punya screen resolution. Okay, dan kalau kita tengok ada lagi satu phone yang baru, Xiaomi yang ni, Pro 5G. Okay, so screen resolution untuk Xiaomi nampak tak? Sama juga berbeza. Okay, tapi perlu diingat, kalau kita develop untuk resolution bagi phone-phone yang ni, kalau tanya dekat kelas kamu, di DT3A, ada ke student yang pakai telefon yang besar-besar macam ni, yang hebat-hebat macam ni? Pastinya tak ada. Jadi kalau kita nak tengok, pengguna yang nak gunakan apps ataupun game kamu nanti, dia hanya terhad pada orang yang gunakan phone-phone yang high spec saja. Jadi kalau low spec, kemungkinan screen tu dia akan hang. Sebab dia punya resolution dia terlalu tinggi. Jadi the best way is anda kena developkan apps yang boleh dipakai oleh middle end punya telefon. Okay, so kalau middle end punya telefon, sekejap saya cuba cari yang middle end. Saya cari Xiaomi lah. Okay, Xiaomi. Yang sebelum ni ada Note. Saya cuba tengok Note. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, ni phone yang boleh kata dia mahal juga, dalam kategori mahal juga. Sebab kalau kata dekat resolution dia 1080 kali 2400. Okay, jadi harga dalam Note ni dalam berapa, 700 ke 800 ringgit. Okay, jadi itu sebab kita kena pilih resolution yang kita boleh digunakan untuk kebanyakan daripada telefon. Okay, kalau kita tengok Samsung Galaxy M51 pun sama. Dia dalam range yang sama dengan yang tadi tu. Okay, so resolution yang kita akan pakai adalah berdasarkan tugasan yang diberikan kepada kamu sebelum ni, iaitu Full HD resolution. Okay, ada tak Full HD resolution? Kejap, saya cari phone-phone yang pertengahan kejap. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, nampak tak tu? Resolution, saya boleh pilih resolution yang mana yang saya nak. Okay, sebagai contoh, tadi yang very high spec tadi, dia pergi pada berapa K tadi? Maximum, okay, 4K. Ni macam yang Galaxy Note Ultra tu, dia dah pergi pada 4K. Okay, yang ni yang pertengahan 1440 tadi macam iPhone Full HD. Kalau kamu tengok kat sini, Full HD adalah resolution yang pertengahan. Okay, jadi saya pilih Full HD 1080 kali 1920 dan saya show. Ada terdapat 581 telefon yang menggunakan Full HD resolution. Okay, dan ini adalah kategori phone yang mid-range. Kalau kamu tengok kat sini, Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8, kemudian Samsung Note 3, Xiaomi Note 3. Okay, so ni adalah phone-phone kategori yang kalau kita kata golongan pertengahan, dia dah mampu milik. Okay, jadi itu sebab kita perlu develop menggunakan resolution yang lebih banyak device boleh guna. Okay, so saya harap kamu faham tentang pilihan screen resolution. So kita dah pilih tadi 1920 kali 1080, juga berkaitan dengan projek yang kamu buat sebelum ni. Okay, saya tunjukkan dulu dekat skrin saya. Okay, pada practical task 2 yang diberikan pada kamu, okay, ini kejap lagi saya tunjukkan. Okay, saya dah minta pada kamu untuk design screen resolution 1920 kali 1080. Kat mana nak check? Kamu boleh tengok dekat artboard kamu. Okay, klik pada artboard
yang kamu boleh tengok pada properties. Okay, tengok dekat apa dia punya tu, resolution dia. Nampak tak? Width 1920 dan height 1080. So artboard ini dah tetap dengan kita punya design yang kita dah choose untuk kita punya design. Okay, tapi dia ada masalah dekat sini. Nampak tak? Dia punya tulisan ataupun dia punya font tu bertukar. Daripada yang asal tadi, nampak tak? Ni cantik kan font ni kan? Okay, jadi kita kena cari balik font yang digunakan asal tersebut. Okay, cara dia tadi kalau kamu tengok dia keluar problem dari situ. Okay. Okay. Bila kamu buka dia, nampak tak dekat sini? Missing font. So inilah font dia yang kita kena cari balik. Okay, so macam mana nak cari balik font tersebut? Cuba find font. Ya, ataupun kamu boleh search je dekat Google. Ya, saya searchkan dekat Google. RIC free. Okay, so ni research font dia. Okay, so ni adalah font yang digunakan dan saya download. Okay, berkaitan dengan font. Okay, saya selalu tekankan tentang piracy. Jadi kamu kena pastikan font yang kamu gunakan tu adakah dia free ataupun dia kena bayar. Kalau dia kat sini dia 100% free. So saya download. Okay, dan saya letakkan dekat folder saya tadi tu. My app project. Okay, saya save dia. Okay, dan saya installkan dia. Okay, so saya install. Okay, so dah settle. Okay, okay nampak tak? Dia dah jumpa font tersebut dan. Okay, so tadi masalah yang hilang tadi tu kita dah dapat recover balik. Okay, so font dia dah cantik. Alright. So ini yang kita akan gunakan untuk kita punya interface kita di dalam Unity nanti. So kita dah check, pertama tadi kita check dia punya size dia, resolution dia 1920 x 1080 dan kita dah check dia punya font dia untuk mengikut kita punya design. Okay, so saya kecilkan dulu, minimizekan dulu Illustrator. Okay, so ni daripada satu grup yang saya pinjam lah dia punya untuk jadikan demo pada kamu sebab ada beberapa benda yang tak ada yang kamu perlu buat. Saya punya sistem ada audio. Kamu boleh dengar suara saya kan? Kelas? Boleh. Okay, so dekat PC saya ada problem. Okay, tak apa. Right, so saya continue. Okay, so ni kerja yang dibuat oleh grup ni. Itu menggunakan Illustrator ni. So sini adalah file Illustrator. Dan tadi saya dah bagi tahu tadi saya download daripada satu website iaitu yang ni, Free Game UI ni. Okay, sebab di dalam Free Game UI ni, saya tunjukkan folder dia. Okay, ini adalah folder Free Game UI tu. So di dalam Free Game UI, dia bagi dekat saya dia punya background. So dia bagi dia punya background dia. Okay, kemudian dia juga ada bagi dia punya button. Di button ni kita akan gunakan ni. Kemudian dia juga bagi dia punya window dia. Okay, so ni semua dalam Illustrator. Okay, cuma yang bila saya download tadi tu, dia dah siapkan dalam bentuk PNG. Okay, di dalam practical task 2, kamu hanya send kepada saya PDF. Okay, saya tak minta kamu send yang PNG. Jadi saya akan ajar macam mana nak export PNG. Sebab PNG sebenarnya dia punya background ni dia transparent. So kalau kita nak gunakan untuk projek dia lagi mudah. Juga button. Nampak tak tu? Kan ada background hitam tadi kan? So sebenarnya ni belakang ni transparent. Ia akan berguna untuk kita punya projek nanti.
Okay, so selain daripada tu, yang website tadi tu dia juga bagi EPS dan lain-lain. Okay, tapi kita akan banyak gunakan yang PNG. Okay, so AI dah ada. Yang ni saya closekan dulu. Saya nak gunakan yang button. Okay. Okay, so dalam group yang ni tadi, dia tak bagi dia punya file background. Tapi senang aja nanti kita share. Okay. So, berbalik pada Unity. So, sekarang ni, kita dah faham tentang screen resolution. So, di dalam game kamu, kamu kena setkan dia punya aspect dia kepada aspect ratio yang betul. Okay. So, cara dia, klik pada free aspect ni. Kemudian kamu kena klik pada button tambah tu, add new item. Dan labelkan dia kepada full HD. Okay, sebab apa full HD? Kita dah tahu ini adalah screen resolution untuk full HD punya display. Dan dia punya resolution dia adalah 1920 lebar dan 1080 tinggi. Bila saya klik OK, so kamu nampak tak dekat situ? So dekat game tu dia tulis 1920 kali 1080. So dekat sinilah nanti masa kamu develop nanti, apa yang pengguna dapat lihat dekat skrin kamu mengikut screen resolution yang telah ditetapkan. Okay, bila kita buat 1920 kali 1080, dia boleh digunakan oleh banyak device dan dia tak akan menghadapi masalah untuk device yang high spec. Contohnya kalau kamu play full HD punya movie dekat Note 20 Ultra, memang confirm tak ada masalah. Kalau kamu play video 4K dekat Galaxy Note 20, confirm lah tak ada masalah. Tapi cuba kamu play full HD punya video dekat kamu punya Xiaomi Note 3 contoh. Mungkin ada masalah. Okay. So, untuk higher spec, full HD tak ada masalah. Alright, itu penting. Okay, seterusnya. So, tadi kita dah tengok kita punya main camera, dia akan pointkan dekat sini. So, kita akan importkan kita punya asset di dalam ini. Okay. So, dekat sini masih lagi belum ada apa-apa, kosong. Dan pada projek, macam saya cakap, pada projek kamu akan ada asset. So, dekat sini asset kamu adalah yang ada dibuat adalah yang pertama adalah kamu punya scene. Okay, scene adalah setiap daripada user interface kamu. Okay, misal kata, daripada yang ni, okay, ini kita tahu ini adalah scene start menu. Yang ni adalah dia punya dalam game dia. Yang ni adalah dalam game. Dan yang ni, ni adalah dia punya main menu. Okay, so kita akan gunakan scene yang ni, menu, dengan dia punya start menu ni untuk kita createkan kita punya scene kita. Okay, so yang dibuka sekarang ni adalah kamu punya sample scene. Jadi kita boleh senang kita rename kan dulu. Namakan dia start. Okay, pastikan kamu buat satu amalan yang baik, iaitu dalam programming, kamu kena elakkan penggunaan space. Jadi, cara yang betul adalah letakkan start menu. Okay, so open scene has been modified. So, reload. So, ini adalah scene yang pertama kita, iaitu start menu. Okay, masih lagi kosong, belum ada apa-apa. Okay, so kita perlu ada, tadi ada scene kan. So, kita kena addkan satu folder. Okay, kita createkan folder baru. Okay, asset yang pertama untuk kita masukkan adalah kita punya user interface, UI. Okay, so di dalam UI kita akan ada, okay, apakah elemen multimedia yang ada dekat sini? Dia ada teks dan juga dia ada grafik. Okay, so kita kena ada UI. So di dalam UI kita buatkan lagi folder. Okay, kita letakkan dia folder teks.
Kemudian kita letakkan lagi folder. Okey, kat sini grafik yang akan ada adalah button. Buat satu folder. Namakan folder tu button. Okey, semua kita punya grafik nanti kita akan masukkan dekat sini. Kemudian dekat UI juga kita akan ada lagi satu item iaitu background. Ataupun kita letakkan nama dia BG je, background. Okey, so kita dah buatkan folder. Nanti kamu akan masukkan banyak lagi asset kat sini. Kita tahu dekat kita punya application dia akan ada user interface, dia ada graphic text. Dan nanti kita akan masukkan juga folder apa? Sound. Nanti kita nak kena masukkan bunyi kan. Dan juga kita juga boleh createkan folder siap-siap, masukkan video. So ini adalah susunan yang saya cadangkan untuk kamu punya application. Sebab nanti semua ini nanti dia akan berguna nanti untuk masukkan semua item. Okey, so kita akan masukkan dulu background. Okey, kita pergi dekat AI. Okey, so di dalam contoh yang ada dekat sini, okey, kawan yang kawan kamu buat ni, dia letakkan semua sekali dalam satu benda. Okey, nampak tak? Okey, jadi dalam contoh yang diberi yang free ni, nampak tak dia bagi dalam bentuk background satu file, okey, button satu file, ini satu file. Okey. Tapi untuk memudahkan kita, sebab kita dah ada file ni, kita cuma hidekan aja. Kat layer. Okey, so saya tahu yang layer yang ni saja yang apa? Yang ada tu. So saya tutup yang lain. Okey. Kita buka. So ini saya punya background. Okey, saya pergi dekat file. Pergi dekat export. Pergi dekat export as. Okey. Kemudian kena pastikan kamu use artboard. Okay, so use artboard. Nampak tak tu dia jadi file PNG kan? Okay, so kat mana saya nak savekan dia? Saya dah buat satu app project. Okay, so dekat sini saya buat satu folder baru. Nama dia UI. Okay, saya namakan dia BG. Background. Okay, dan saya export. Okay, so kalau nampak dekat situ resolution kita boleh pilih high ataupun screen resolution. Okay. Okay. So di dalam yang ni, untuk screen biasanya kita akan hanya gunakan 72 ppi sahaja untuk meminimalkan dia punya size dia. Okay, so background kita letakkan transparent. Okay. Okay, so kat mana dia duduk sekarang ni? So tadi dekat desktop saya tadi. Okay, dekat sini. Saya dah ada UI dan saya dah ada background. Okay, so yang inilah saya akan importkan ke dalam saya punya Unity. Okay, so dekat Unity, UI saya tadi ada folder background tu. So saya right click, import. UI, background. Okay, so nampak tak tu? Dah ada background. Okay, so basically background ni saya dah boleh drag dan saya boleh masukkan. Dah jadi background. Okay, so apa yang berlaku bila saya, okay, kalau kita nak undur ataupun nak undo, kita tekan Ctrl Z. So dia akan back balik lah. Okay, so nampak tak? Okay, saya punya ni, scene ni start. So tak ada apa-apa dekat sini selain main kamera. Bila saya drag sahaja objek ke dalam saya punya scene, perhatikan pada hierarki dia berubah. Okay, nampak tak dekat situ? Sekarang ni saya dah ada asset yang baru dimasukkan. Okay. Dan juga awak boleh tengok
bila saya klik pada objek tersebut, dia keluar dia punya inspector dia, iaitu property dia. Apakah property untuk objek tersebut. Okay. So kalau dekat sini, katalah saya drag tadi tu. Okay. Nak senang, saya kena positionkan dia dekat kosong. Kosong. Barulah saya tahu kedudukan dia betul-betul tepat dekat tengah-tengah. Okay. Satu objek dah dimasukkan. Okay. Right. So itu saya punya background tadi tu. Okay. Sekarang ni saya nak masukkan saya punya title pula. Iaitu tag saya. Okay, pada gambar ni, okay, ni ada toddler game ni. Saya kena cari dulu kat mana dia punya file asalnya. Menu, saya rasa dekat menu. Oh, yang ni. Okay, so ni adalah title dia. Okay, so saya dah tahu dah. Yang saya nak pakai hanyalah dia punya ni saja. Okay, toddler game. Buat benar dia punya ni kan. Tolonglah buang kan. Toddler game. Okay. Apa yang saya buat? Klik dekat file. Export. Export as. Okay, use artboard. Dan tadi saya kena letakkan dia dekat folder yang sama tadi tu. Okay, UI. Ini background, yang ni title. Export. Okay. Okay, minimize Illustrator. Buka balik Unity. Dekat saya punya text tu. Right click. Import. Saya letakkan saya punya title. Okay, very simple. Then, okay. Apa yang saya buat? Saya drag dan saya masukkan. Okay, nampak tak tu? Okay, ini yang kamu perlu kena ingat selepas ni. Bila kita letakkan objek dekat sini, okay, nampak tak dia tak keluar. Tapi sebenarnya dia duduk dekat mana? Duduk dekat belakang. Okay, benda yang kamu kena tahu bahawa konsep Unity ia juga sama seperti Photoshop di mana kita perlu ada layer. Okay, jadi kita tahu bahawa sekarang ini dia berada pada layer yang sama. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena susunkan dia layer by layer. Okay, so perhatikan di ruangan sebelah sini iaitu ada sorting layer. Okay, jadi kita kena klik pada sini add sorting layer. Okay, so background, okay, kita nak kena letakkan dia dekat layer background. Namakan dia background. Okay. Okay, kemudian kita tambahkan lagi. Okay, yang ini layer text. Okay, so kedudukan ini akan menentukan yang mana layer yang paling atas. So kalau kita nak background tu duduk dekat belakang, dia kena duduk dekat macam tu. Okay, terpulanglah macam mana kamu nak susun. Okay, sepatutnya background mesti duduk belakang sekali kan. Okay, so kita kena letakkan kita punya ini dekat layer background. Nampak? Automatically bila saya letakkan background dekat layer background, tag saya dah muncul. Okay, dan teks tu letakkanlah dia dekat layer text. Macam tu. Okay. So lepas ni kalau macam kamu ada banyak objek kan, nanti kamu ada bukit lah, ada pokok lah, kamu letakkan pada layer-layer yang tertentu. Okay, so nampak dah cun dah dekat sini. Okay, cuba. Okay, perhatikan. Pada design saya ni, okay, sekejap. Saya letakkan dekat kosong-kosong. Okay, background dekat kosong-kosong. Nampak tak? Dekat saya punya game ni, nampak dia punya teks dia tu dia terkeluar daripada saya punya screen resolution. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, simple aja pada kita punya title tu, kita boleh scalekan dia kecil sikit. Contohnya macam tu. Okay, so bila saya scale kat situ, nampak tak tu dia punya tulisan dia penyek kan. Okay, janganlah letakkan macam tu.
So letakkanlah 0.8. Okay, dan Y pun juga 0.8. Barulah dia sama lebar dan juga tinggi. Macam tu. So itu adalah kita punya title dan juga background. Okey. Seterusnya, okey. Kalaulah kamu kata kedudukan dia tu tak cantik, kamu masih lagi boleh adjustkan dia punya position dia, X, Y dan Z. Contohnya kalau saya nak tambahkan Y dia ke 1.5 pun boleh. Itu yang dikatakan sebagai inspector. Setiap daripada item ni kamu boleh letakkan inspector. Okey, so sekarang ni kita dah ada dua item yang kita importkan, iaitu background kita. Okay, dan juga kita boleh switch on off untuk kita tengok. Okay, dan juga kita dah ada kita punya title. Okay, so katalah saya nak run game saya ni, saya tekan pada button play. So sebab kita hanya ada dua je basic benda ni, so play macam ni je lah. Okay. Okay, pastikan, okay, ini ingat. Setiap kali kamu tekan play, kamu nak buat editing, kamu kena stopkan dulu. Berhentikan game dulu, baru kamu boleh buat editing. Jangan sambil play tu kamu buat editing, sebab bila kamu stop, dia punya perubahan tu dia akan hilang. Okay, itu kena ingat. So kita dah tahu ni adalah screen resolution untuk Full HD. Tapi bagaimana pula kalau saya nak buat game tu dalam bentuk portrait? Okay, so dekat sini dia ada a few example yang kita boleh gunakan untuk different devices. Contohnya kalau phone lama-lama, macam mana rupa dia? Contohnya kalau phone yang screen macam contoh 800 x 600 yang lama-lama kan, dia punya screen resolution dia 4:3. Kalau kamu tengok dekat sini, dia kata keluar. Okay, so dekat sinilah di mana kamu kena perhatikan macam mana untuk kita design yang lebih universal. Sebagai contoh, kalau screen resolution yang rendah, contohnya pakai 4:3, cara yang mudah untuk kita bagi dia nampak juga adalah kita kena adjustkan kita punya title tu, dia lebih kecil lagi. Contohnya 0.6. Sama juga jadikan dia 0.6. Dia nampak tak? So kalau macam ni, phone yang lama pun boleh buka kamu punya game dengan senang. Okay, 4:3. Dan juga ini adalah resolution yang asal. Kalau kamu nak tengok beberapa lagi design yang screen resolution yang rendah pun kamu boleh addkan kat sini. Okay, so katalah katalah kita basic ataupun minimum resolution. Okay, kita nak minimum resolution kita 800 x 600. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ni minimum. Ini yang full HD. Okay. Dan juga kalau katalah kamu buat design untuk game dalam bentuk portrait. Contohnya kamu punya screen tu dia menegak. Jadi kamu setkanlah kamu punya resolution tu kepada sebagai contoh portrait. So portrait dia beza dia 1080 x 1920. Okay. So ni adalah preview untuk portrait. Okay, so kalau untuk portrait kita dah tahu dah kita punya design title tu tak boleh besar macam ni. Kita kena letakkan title tu lebih kecil lagi. Contohnya 0.3. Ni pun sama 0.3. Okay, so nampak dia keluar macam tu. Tapi kalau kita nak letakkan dia melintang, masih lagi nampak. Okay. Itu kalau yang developer dia buat untuk game dalam bentuk portrait. So kamu kena setkan dulu kamu punya game tu supaya dia nampak dekat sini. Okay. So saya punya title ni dia tak sesuai dengan ini. Letakkan balik 0.8.
Okey, baru kena. Okey, seterusnya saya nak tambahkan saya punya button. Okey, so sentiasa kena ingat di kelas, pada kamu punya scene tu, kalau dia ada bertanda bintang kat sini, bermaksud kamu belum save kan. So, amalan yang kena sentiasa ingat adalah save. So, dia akan hilang. Okey, so baru ada 2 item. Apa lagi yang belum ada? Okey, kita perlu ada start button. So, kita akan masuk pada button start. Alright, so saya pergi pada AI dia. So dekat sini, okey ada start. Okey, bagus. So dia ada designkan dia punya button dengan background dia. So saya boleh closekan. Dan saya boleh tengok dia ada satu button start. Okey, dan start ni nampak macam menarik ya. Okey, so saya pergi dekat file, export as. Okey, so dekat UI saya buat satu folder baru, namakan dia button. Dan saya letakkan dia button start use art. Okey. Okey, so pergi dekat sini balik UI button. So saya importkan. Okey, saya ada button start import. Okey. So sini saya ada satu grafik nama dia button start. Okey. So untuk button, okey ni kita dah start pergi pada interactivity. So interactivity setakat ni yang kita hanya masukkan asset di dua ni hanyalah gambar sahaja. So untuk interactivity kita kena gunakan UI di dalam Unity. Okay, so cara dia, okay, ini kena ingat. Next step adalah create UI. So right click, UI. Kemudian kalau kamu nampak dekat sini, okay, di dalam Unity kita boleh createkan banyak UI. Antaranya kita boleh letakkan text, image, button, slide bar, scroll bar, drop down, input field dan lain-lain. Okay, nanti kalau kamu dah jadi lagi pro nanti kamu akan banyak gunakan lah. Okay, so dalam case saya ni mudah je, saya nak letakkan satu button. Okay, bila saya klik pada button, okay, perhatikan Unity createkan satu canvas untuk saya. Ini memang standard. So canvas ni adalah ruangan untuk kita letakkan apa-apa asset di dalam tu. Okay, dan juga dia createkan satu event system untuk kita control button tersebut. Okay, so first things first, bila kita dah insertkan button, kita kena adjustkan canvas dia dulu. Okay, tengok dekat skrin saya ni, button dia tu, bila, okay, macam nak zoom out Okay, saya ajar pada kamu punya mouse, gunakan scroll. Scroll in dan scroll out untuk kamu lihat pada kamu punya objek dan okay, ni scroll in, scroll out untuk zoom in, zoom out kelas. Dan juga kalau kita nak movekan kita punya screen tu untuk grab, tekan pada scroll tu dan kamu drag macam tu. Okay, so scroll. Nampak tak? Pada canvas tu terlalu besar objek dia. Okay, so jangan panik. Bila keluar je macam ni, canvas ini kita kena adjustkan supaya mengikut size kita punya screen. Simple saja. Kamu pergi dekat klik pada canvas dan adjustkan pada screen mode, klik pada screen space, camera. Okay, dan kamera tu dia nak refer pada kamera apa? Nampak tak kita dah ada main camera dekat situ? So drag aja main camera. Okay, so nampak tak kita punya canvas tadi tu dia hilangan. Sebenarnya dia dah ikut dah resolution yang asal dekat situ.
Okay, dan UI scale mode ni, okay, kita kena gunakan scale with screen size. Kemudian kita kena masukkan resolution kita 1920 kali 1080. Okay, kemudian pada bahagian match, letakkan dia 0.5. Okay. So ini adalah setting yang memudahkan nanti kalau kamu gunakan screen size yang berbeza-beza. Just masukkan aja nilai ini. Okay, tapi kalau masa akan datang, okay, kalau kamu dah buat screen untuk 4K dan lain-lain, kamu kena ikutkanlah match resolution yang kamu pakai dekat screen card. Okay, so itu bahagian canvas. Right, so sekarang ni nampak tak tu kita punya button kat situ. Okay, so button kita ni, okay, kat mana kita nak letakkan button kita ni? Okay, so kita kena ubah dia position dia. Letakkan dulu kosong. Kosong. So dia akan duduk di situ. Okay. Kemudian button ini adalah button yang standard lah yang diberikan dekat Unity tu. Dan button ini, okay, dia kita boleh ubah dia punya property dia. Okay. So sebagai contoh, bila saya tekan pada button play, okay, saya dah ada satu button. Nampak tak? Bila saya klik button tu dia akan berubah warna. Okay, kalau katalah button saya tu kecil sangat, saya juga boleh besarkan dia. Macam tu. Ini contoh. Okay, tapi sebabkan kita dah design guna Illustrator tadi tu, takkan kita nak guna button yang basic aja kan. So, simply apa yang kita buat adalah pada button tersebut, kamu nampak tak dia ada source image. Okay, so source image tu kita boleh gunakan kita punya image yang kita dah gunakan daripada Illustrator ni tadi. So, drag saja kamu punya button, pergi dekat source image tu dan lepaskan. Okay, so bila kamu lepaskan, nampak tak tu dia punya button dia tu tak cantik kan? Sebab apa? Dia penyek ikut size yang asal. Jadi, kita kena setkan pada native size. So, itu adalah native size dia. Okay, size yang besar. Okay, so cantik. Okay. Nampak tak? Dia exactly ikut yang design asal. Okay. So, dia duduk kat bawah tu. Okay. Kemudian, okay, pada button yang asal ni, kamu nampak tak dia keluar ada teks kat sini kan? Okay, kat mana teks tu? Yang ni. So, deletekan aja teks. Okay. So, ini adalah button kita. So, kalau saya tekan play, okay, so button saya nampak tak? Bila saya klik, dia akan jadi macam tu. Saya maximize. Okay, so inilah dia button. Saya stop. Okay, so itu adalah button setting. Okay. So tadi kalau kamu nampak dekat sini dia ada teks tadi tu, okay, kamu juga boleh buangkan aja teks tu kalau kamu tak nak. Okay, sebab kita dah createkan kita punya button. Okay, tapi kalau setakat kita button tu dia macam thin saja kan, dia tak nampak menarik. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh ubahkan dia punya property pada button. Okay, kalau macam ni button tu nampak macam ke bawah sangat, saya tariklah position dia ke atas sikit. Okay, kat tengah-tengah macam tu. Title tu saya letakkan ke bawah sikit. Okay, baru nampak semua. Okay, pada button tu, okay, ni image yang asal dan kita boleh ubah color dia. Jadi dia thin saja kan. Okay, so dekat button tu kita boleh ubah dia punya transition dia
Sama ada kita boleh buat color tint ataupun kita buat color yang lain. Okey. Sebagai contoh, sekejap saya kena besarkanlah sikit resolution. Besar sangat juga. Tak apalah. Okey. So kalau kamu tengok, transition adalah untuk kita buat animated pada button kita. So kalau yang ni, saya boleh ubah kepada, okey, tadi color tint. Okey, bila saya press, perasan tak dia jadi color kelabu. Saya juga boleh ubah pada warna lain. Saya kata, saya double klik kat sini. Saya boleh jadikan dia warna, contohnya warna kuning. Contoh. Okey. Okey, so nampak tak tu? Bila press dia jadi color kuning. So kalau saya tekan play, nampak tak tu? Tint dia tu dia ikut color seperti color kuning. Okey, juga pada highlight juga saya boleh ubah pada color yang lain. Contohnya saya nak cari color hijau. Okey, so bila saya play, nampak tak? Itu adalah highlight. Okey. Okey. Kemudian saya juga boleh pilih yang lain. Okey, itu kalau color tint. Untuk kita nampak bila kita klik dia jadi apa. Selain daripada itu, kita juga boleh buat satu benda yang lain iaitu sprite swap. Okey, apa itu sprite swap? Iaitu apabila kita klik pada button tu, dia berubah pada gambar ataupun image yang lain. Okey, misal kata pada saya punya button saya ni dekat Illustrator. Okay, kalau awak nampak yang design yang asal dia adalah dia buat dalam bentuk macam ni. Okay, dia ada gunakan gradient kat sini. Okay. Okay, nampak tak tu saya ubah color dia. Okay, katalah saya pilih color hijau contoh. Okay, ni contoh je. Tak berapa cantik. Okay, sebab dekat sini dia gunakan gradient. Okay, so, saya ubah kepada okay. Okay, contoh. Okay, so saya dah ubah color. Okay, kemudian saya pergi pada file, export, export as. Okay, tadi button start. Okay, button start, click. Export. Okay. Okay. Kemudian dekat sini, okay, saya import button start click, import. Okay, saya pergi balik dekat button tu. Saya pilih pada sprite swap tadi tu. Bila saya klik pada button start click tu, saya letakkan dekat sini. Okay. Tak jadi tak? Okay. Saya nampak tak perbezaan tadi tu? Sekejap. Dia kalau highlight tak boleh. Saya kena
press. Okay. Press. Okay. Nampak tak? Ini adalah sprite swap. Bila kita klik, dia akan menggunakan sprite ataupun image yang kita dah export di dalam Illustrator tadi tu. So dia akan ubah pada image yang kedua. Macam tu. So itu adalah sprite swap. Okay. So banyak kita dah tengok tadi. Right. So untuk hari ini, so anda punya part adalah anda kena buat yang seperti saya buat ni. Okay. Anda kena letakkan background, kena letakkan title dan kena letakkan button. Okay. Once dah siap, okay. Okay. Anda kena apa? Bila kita dah buat satu scene ni kan, okay, seperti yang kita tengok pada gambar ni, sebenarnya kalau kita tengok pada interface ni, kita tengok ada beberapa item yang mempunyai property yang sama. Sebagai contoh, background sama. Okay, contohnya button pangkah ni pun sama. Okay, so dekat setiap menu dia ada close, 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 close. Semua ada close. Okay, jadi untuk memudahkan untuk kita createkan button yang dah ada dia punya property ni, okay, kita boleh gunakan menu dalam spreadsheet. Okay, apa itu spreadsheet? Okay, saya buka Illustrator. Okay, saya cuba cari dia punya button dekat mana. Okay, ni kan. Okay, so nampak tak dekat sini? Okay, untuk group ni, dia dah buatkan dah jenis-jenis button yang macam ni. Bila kita exportkan dia di dalam Illustrator, okay, kalau kita buat kaedah yang kita buat ni, satu ni kan, so dia akan jadi susah. Itu sebab dalam practical task 2, saya dah bagikan pada kamu untuk createkan satu sprite sheet untuk kamu punya button. So hari ni, saya akan tunjukkan dekat kamu bagaimanakah kita boleh gunakan satu list ni, gambar ni, dan kita tak perlu nak export satu-satu, kita boleh export dia dalam bentuk spreadsheet. Okay, so cara dia, okay, so kita ada banyak button kat sini, tapi kalau tengok kat sini, dia gunakan button yang sama je kan. Dia ada pangkah dengan back and forward je kan. Okay, tak apa. Saya buang je yang tak berkaitan. Satu. Okay, back. Okay, tu yang ni tak pakai. Okay. Okay, katalah ada 3 ni je. Okay, sepatutnya dia punya susunan dia cantik lagi. Salah. Align. Okay. So, okay, so saya pergi dekat export. Export as. Okay, button sprite. Okay.
Okay, dalam case ni sebab dia punya group ni dia buat hanya 3 button ni kan, tapi sebenarnya kamu ada banyak button. Okay, tapi tak apa. Just nak bagi contoh je. So saya dah ada satu spreadsheet dan saya akan gunakan dia punya image yang digunakan tadi tu. Okay, so pada UI, pada button, saya importkan dulu. Okay, spreadsheet, import. Okay, so nampak tak dekat dalam ni dia ada 3 kan? Tapi dia hanya jadikan 1. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan sprite editor. Okay, dan kita boleh pecahkan dia. Okay, dekat sprite tu kamu kena pilih multiple. Okay, kemudian kena pilih sprite editor, apply. Okay, kamu kena slicekan dia. Okay, bila kamu klik pada slice, okay, nampak tak tu? Setiap daripada button tu dia dah jadikan kotak-kotak-kotak. Maksud sekarang ni daripada satu list yang kita ada ni, dia akan exportkan dalam Unity dan dia akan jadi 3 button yang berbeza. Okay, jadi saya apply. Okay, nampak tak tu? Dia jadi 1, 1, 1. Okay, dan saya bangkar dekat sini. Okay, dan juga sekarang ni saya dah ada spreadsheet, nampak tak? Dekat spreadsheet saya, dia dah ada button yang berbeza. 1 button, 2 button, 3 button. Dan saya dah boleh gunakan button banyak-banyak ni ikut saya punya design saya. Alright, so misal kata, okay, saya nak tambahkan pada saya punya screen ni button pangkah, close. So saya pergi balik dekat saya punya button saya ni. Okay, right click pada canvas, UI, saya tambahkan satu button. Okay, nampak tak ada satu button baru kat situ. Okay, dan button tu sekejap saya. Okay, so ni button yang baru ni. Okay, button ni saya ubahkan image dia kepada pangkah. Okay, dan saya set native size. Okay, so ni button pangkah saya. Dan saya drag dia ke atas. Selamat. Okay, so ni button close Okay, ingat kamu dah ada satu button start, satu button close kan? Ni button start, ni button close. So, rename kan dulu. Right click, rename. So, ni button, jangan menjarakkan, start, S besar. Dan yang ini button close. Rename, button, exit. Okay, so kita ada 2 button, iaitu button start, button exit. Dalam button exit, macam biasa tadi ada text. So kita tak nak text ni, kita delete. Bila saya tekan play, saya ada 2 button. Button pertama, button yang kedua. Okay, cuma button close ni tak berapa cantik lah sebab spreadsheet yang kamu punya kawan buat ni, dia hanya image yang simple. Kalau betul-betul punya development, dia pakai macam ni. Barulah kita boleh tukar. Okay, kalau kita press color apa, kalau kita highlight color apa, dan lain-lain. Ini kalau button banyak lah.
Okay. Kalau nak tunjukkan contoh ni pun boleh juga. Okay, sekejap. Saya ambil spreadsheet yang ni. Okay, ni button yang sedia ada. Saya stop. Okay, pergi balik dekat UI. Button. Saya tambahkan satu folder lah. Okay, sample sprite. Okay, ni nak bagi kamu nampak je kalau kita ada banyak button. Import. Okay, dekat tadi saya letak. Okay, alpaan saya ada banyak button Kalau saya ada gunakan ni, saya pakai multiple. Saya pakai sprite editor, apply. Kamu tengok dekat sini dia ada banyak kan, dan saya slice. Automatic slice. Okay, so bila dah slice, nampak tak tu, setiap daripada button tu dia dah jadi individual button dan saya apply. Okay, so nampak tak tu, bila saya klik drop down tu, nampak dia banyak lagi button-button yang saya boleh pakai. Okay, jadi kalau contohnya dalam ni, okay, katalah saya akan button apa. Okay, setting lah contoh Saya kat canvas, right click. Saya pilih UI, setting lah. Contohnya button. Okay, saya renamekan dia button setting. Okay, dan pada teks tu saya buang. Button tu saya gunakan setting, saya gunakan color merah. Okay, so saya set native size. Okay, kemudian saya drag dia ke atas. Okay, kemudian saya gunakan sprite swap. Okay, nampak tak? Saya ada banyak button setting kat sini, so saya boleh pilih je asal color merah. So saya nakkan highlight color biru, press color hijau, selected color kelabu. Okay, jadi kalau saya tekan play, nampak? Itu sebab kita gunakan sprite sheet. Okay, bila sebabkan kamu hanya ada satu je, so saya tak boleh nak pakai. So tadi saya dah tunjukkan bagaimana nak open new 2D project. Kemudian kita dah belajar tentang screen resolution. Dan saya dah ajar anda bagaimana untuk insertkan folder di dalam asset. Dan juga import grafik. Dan juga button. Okay. Dan juga kita boleh test kita punya game tu dengan cara kita tekan pada button play. Dan kita boleh tengok bagaimana untuk kita createkan button-button yang lain. Panas lah. Suara siapa tu? Okay, so seterusnya ini adalah cara untuk kita createkan kita punya menu. Dan untuk seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita createkan scene yang baru. Okay, sebagaimana yang anda lihat dekat menu kita ni. Okay, macam menu yang ni. Okay, kita dah createkan kita punya main menu. Dan kita nak createkan satu menu yang kedua, iaitu menu yang ni. Okay, so kalau kita perhatikan kat sini, menu ini dia mempunyai properties yang sama dengan scene yang pertama tadi, iaitu dia ada background dan dia ada button. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh duplicatekan scene kita. Okay, saya tunjukkan Jadi daripada sini, scene yang kita berada sekarang ni adalah scene start menu.
Okay, so anda boleh pergi dekat scene, start menu, dan anda boleh right click. Okay, maaf saya. Anda boleh klik dekat start menu tu, anda boleh tekan Ctrl D. Ctrl D untuk duplicate. Okay, nampak tak? Sekarang ni dia jadi start menu 1. Dan dekat start menu 1 ni kita boleh renamekan dia. Okay, tadi start menu, ini kita namakan dia main menu. Satu tu buang. Okay, tapi apakah beza di antara start menu dengan main menu? Okay, kita tengok balik pada gambar tu. Main menu dia tidak ada perkataan tajuk dan dia punya button dia pun lain juga. Jadi dekat main menu tu bila anda double click, okay, macam mana kita nak tahu kita sekarang ni berada pada menu yang ni? Kita tengok pada hierarchy. Apa dia tulis kat atas ni? Main menu. Kalau kita double click kat start menu, dia pergi dekat start menu kan? So kita klik dekat main menu. Kemudian apa yang kita tak ada dekat main menu adalah title. Ini kita kena buang. Pilih je dekat title tu dan kita delete. Kemudian button setting masih lagi ada. Button start pun dah tak ada, kita buang. Okay, jadi apakah penambahan yang kita perlu buat dekat main menu adalah perkataan main menu dan juga button-button yang lain. Okey, jadi kalau kita tengok dekat design dia, okey, yang ni adalah setting untuk menu. Sekejap. Okey, so dia ada teks, kemudian dia ada yang lain-lain ni. Okey, jadi apa yang kita tak nak adalah background kita tak nak. Okey, dekat bahagian button ni pun kita kena disablekan dulu yang ni. Okey, kita kena copy dulu teks menu tu kan. So yang menu tu kita close dulu. Okey, kita klik pada file, export, export as, dan kita pilih namakan dia main menu. Use artboard dan export. Okey, dan kita klik OK. Okey, so ni menu. Okay, kita boleh balik dekat Unity. Okey, so kita pergi dekat UI, button. Okey, dekat sini kita boleh import. Okey, dekat mana dia duduk tadi? Okey, dekat spreadsheet menu, import. Okey, dan kita boleh pilih multiple pakai sprite editor. Okey, dan kita slice. Okey, so dia automatic jadi 4 button yang berbeza. Okey, apply. Okey, so bila dah ada dekat sini, so first kali kita boleh buat lagi satu button baru, UI button. Okey, buangkan teks dia. So pada button tu kita namakan dia button menu 1. So button menu 1 kita pakai button yang pertama iaitu alphabet. Okey, dan kita set native size. Okey, dan kita tarik dia ke kiri. Contohnya dekat sini. Okey, so alphabet, so menu 1. Okey, kita tahu bahawa kita ada lagi 3 button yang lebih kurang sama. Okey, jadi pada button menu ni katalah saya nak ubahkan color tint dia. Saya pilih highlight tint. Saya pilih color
hijau contohnya. Okay, selected color kuning. Ini contoh dia. Kemudian okay, highlight color merah. Okay. Kemudian saya try. Contoh. Katalah saya suka warna macam ni. And then pada menu saya ni saya ada lagi 3 button, so saya boleh duplicate saja. Right click, duplicate. Okay, duplicate lagi. Kemudian duplicate. Okay, tapi hati-hati. Bila anda buat macam ni, anda kena tahu manakah menu yang pertama anda. Okay, so ni menu 1, renamekan dia, namakan dia button menu alphabet. So button menu yang kedua, klik dulu, pindahkan dia ke kanan. Okay, so kita pilih dulu dia punya gambar dia, kita pilih number. Okay, so dekat menu ni pun kita renamekan dia button menu number. Okay, button yang ketiga pula, tarik dia ke bawah. Okay, yang ni button adalah spelling. Okay, so namekan dia spelling. Okay, dan last sekali, okay, make sure dia punya kedudukan dia sama. Okay, yang ni adalah upper and lower. So menu yang terakhir, button menu upper lower. Okay, so kita dah tahu kita ada button exit, button setting, button alphabet, number, spelling, menu upper lower. Okay, kalau saya tekan pada play untuk test. Okay, so ni alphabet, ni number, spelling, upper lower. Okay, cantik. Okay, so ni adalah main menu. Nampak tak tu ada star tu? Savekan dulu. Okay, so apa lagi yang tak ada dekat kita punya scene yang main menu ni adalah title sendiri, iaitu menu. So, pergi balik dekat AI. Dekat balik menu, yang lain ni dah boleh minimizekan. Tutupkan supaya tak nampak. Yang boleh klik pada file, export as. So yang ni bukan pada button, ini adalah pada title. Okay, so kita namakan dia title menu. Use artboard, export. Okay. Okay, pergi balik dekat Unity, UI, text, dan kita import menu. Import. Okay, disebabkan menu ni kita boleh drag and drop aja, so kita drag aja dekat situ menu. Okay, so nampak tak menu? So dekat mana dia punya kedudukan layer dia? Okay, kita letakkan dekat text. Okay, nak lagi cantik, susun dia ke atas macam tu. So hierarchy dia duduk dekat atas. So siap dua menu. Okay, so kita play. Kita ada alphabet, number, upper, lower, ni setting. Okay, ni untuk scene menu. Dan kita boleh tengok lagi scene yang kita ada tadi adalah start menu tadi. So double click start menu. Dan ini adalah start menu. Okey. So itu adalah untuk topik hari ini, iaitu import Illustrator dan juga kita createkan grafik untuk kita punya user interface. Okey. So tugasan anda adalah
anda kena createkan anda punya user interface untuk anda punya project. Okay, so untuk hari ini jam menunjukkan jam 4 petang. Jadi recording ini akan di-savekan dan saya akan sharekan pada kamu. Okay, saya akan sharekan pada kamu lebih kurang dalam 2 jam juga kita punya video. So saya akan minta untuk kamu follow tutorial tu untuk kamu buat kamu punya user interface. At least untuk hari ini kamu dah ada 2 dah user interface kamu, iaitu kamu punya satu start menu kamu yang ni dan juga main menu kamu macam ni. Okay, so kejap lagi saya akan uploadkan video ni ke dalam YouTube dan kamu boleh follow tutorial tu. So make sure kamu ikut step by step. Okay, nanti saya akan bagi pada kamu untuk buat. So bagi saya masa lebih kurang dalam 15 minit. Okay, so selepas ni saya akan edarkan borang kehadiran untuk kamu isi. Dan bila video tu saya dah masukkan dalam YouTube, saya akan minta untuk kamu buat tutorial tersebut. Okay, saya isikan borang, saya bagikan borang kehadiran. Before esok ke tuan? Apa dia? Nak buat ikut tutorial tu before esok ke apa tuan? Tak dengar suara awak. Ulang balik soalan. Nah kan tuan suruh buat ikut tutorial tu. Okey. Nak kena siapkan before esok ke macam mana tuan? Oh, tak ada. Untuk hari ni follow dulu tutorial tu. Follow dulu tutorial. Saya nak minta at least awak ada 2 page yang saya tunjukkan tu. Dia ada start menu, ada main menu. Berdasarkan projek masing-masing Clear? Okey tuan. Clear. Maknanya awak punya practical task 2 tu gunakan untuk tutorial ni. Ikut design kita orang lah. Ya, ikut design masing-masing. Betul. Ikut Mantap. design masing-masing. Follow dulu. Cuba buat. Esok, sesi esok petang, saya akan buat kelas yang sama. Kemudian saya akan tengok troubleshoot seorang demi seorang. Apa masalah awak. Okay? Boleh kelas?